Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana terus bersama-sama di dalam channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pastikan untuk anda menekan butang subscribe, like dan share. Tekan juga tombol notifikasi untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini, berita bermula sebentar lagi. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini, Sanusi berkata ada pihak diternak untuk bertembung dengan perundangan Islam. 16 Februari 2024 daripada harapandaily.com. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Matnor memberi bayangan bahawa pertembungan undang-undang sivil dan syariah berlaku kini kerana adanya golongan yang diternak untuk bertembung dengan mereka yang terlatih dalam sistem perundangan Islam. Katanya mungkin 20-25 tahun, 30 tahun boleh jadi. Penjajah dah balik tahun 57, tahun 60-an ada lagi orang putih. Sistem kita pun makin hari makin berubah. Sudah ada yang dilatih sempurna dalam sistem perundangan Islam. Ada pusat Institut Perundangan Islam. Semua tu dah berkembang. Mereka ni pun berkembang juga. Maka pertembungan berlakulah. Ternakan itu telah menghasilkan benih baru, katanya dalam kenyataan tersebut. Beliau yang juga adalah pengarah pilihan raya Perikatan Nasional memberi bayangan bahawa golongan ini telah dibentuk selama bertahun-tahun lamanya sehingga mereka turut berada dalam sistem kehakiman. Tambahnya, saya fikir penafsiran ini diternak. Bukan jadi sendiri. Diternak untuk mengubah penafsiran itu. Diasuh dipupuk supaya berlaku perkara ini, katanya. Tambah beliau lagi, ada rancangan, ada usaha yang diteruskan dari dulu sampai sekarang supaya penafsiran dapat berubah dan mengubah kedudukan dua set undang-undang, katanya. Beliau juga turut berkata dia tak berlaku sendiri sehingga hasil daripada usaha-usaha itu telah membesar dan memegang jawatan-jawatan penting dalam negara ini. Maka penafsiran itu mengambil tempat dan menjalankan fungsi. Ini yang berlaku sekarang, katanya. Beliau berkata demikian susulan daripada keputusan Mahkamah Persekutuan yang mengabsahkan 16 peruntukan enactment kesalahan jenayah syariah Kurungan 1 2001 Kelantan. Mahkamah telah membuat keputusan ekoran permohonan daripada Peguam Nik Elin Nik Abdul Rashid dan anaknya atas dasar bahawa peruntukan tersebut melampaui had dan bidang kuasa yang diperuntukkan oleh Undang-Undang Persekutuan. Sanusi juga turut mempersembahkan kejahilan berkenaan senarai persekutuan, senarai negeri dan senarai bersama yang memperincikan bidang kuasa persekutuan dan negeri. Katanya, dulu disebut sebagai federal law. Sekarang diambil federalist. Apabila federalist, semua state tak boleh buat. Itu penafsiran, katanya. Ulasan ini telah dibuat. Meskipun Sultan Sarafuddin Idris Shah yang mengetuai Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia menyeru semua pihak untuk menghormati keputusan Mahkamah Persekutuan dan bertenang. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku. Kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Bye. Salam sejahtera Malaysia. Ramai meroyan tak tentu pasal. Tapi tahniah diucapkan kepada polis Diraja Malaysia yang tidak gentar langsung kepada mereka yang kuat meroyan ni. Apa yang meroyan terjadi bila saja Ketua Hakim Negara mengumumkan keputusan, akhirnya Nik Elin mengaku bahawa dia menerima banyak sangat pada lebih daripada 3 ugutan ancaman kepada Nik Elin.
siap sebut nama bapa lagi tu, dia kata di dalam podcast. Kemudian dia buat apa? Dia buat laporan polis. Ini polis bertindak padan muka kepada semua yang meroyan. Kamu tidak faham apa yang sedang berlaku, janganlah cuba-cuba memandai-mandai faham. Lepas itu siap buat ugutan jenayah. Siap buat ugutan jenayah. Apa yang kamu dapat? Hanya kerana kamu menyokong kepada satu pihak, kamu menghancurkan masa depan kamu. Diorang mau berhuha-huha dalam politik, biar pi kat depa yang hang pi ugutan jenayah terhadap Nick Elin apa hai. Akhirnya polis Diraja Malaysia mengumumkan, polis Diraja Malaysia akan menyiasat dakwaan bahawa terjadinya kes ugutan jenayah, ancaman jenayah, ancaman keselamatan kepada peguam ini. Terbaik PDRM. Mari kita tengok siapa yang kena. Macam jugalah ugutan kepada Perdana Menteri, ugutan bunuh yang diberikan kepada Perdana Menteri. Waktu kau ugut bukan main, sudah kena jatuh hukuman, nangis-nangis. Baru sedar. Kali ini kita tengoklah, bila polis Diraja Malaysia bertindak, kena tangkap, disiasat, didakwa di mahkamah, kalah, bakal kena denda dan kena penjara. Di sana baru nangis, rasa insaf bersalah. Lepas itu kata ini kata itulah, perlu tanggung ibu lah, tanggung anak lah. Waktu buat tidak pula fikir ada tanggungan. Apa yang kamu fikir? Kamu ingat kamu hebat sangat kah? Kamu ingat kamu lebih hebat daripada ketua hakim negara kah? Kamu ingat kamu lebih hebat daripada perlembagaan negara Malaysia kah? Nothing is above the law. Ingat itu baik-baik. Tidak ada satu pun yang boleh melampaui undang-undang. Undang-undang Malaysia tetap undang-undang Malaysia. Perlembagaan Malaysia tetap perlembagaan Malaysia. Jadi terbaik polis Diraja Malaysia untuk siasatan ini. Saya fikir perlu diberikan pengajaran keras kepada mereka-mereka ini, supaya lepas ini tidaklah suka-suka hati saja buat ugutan. Jadi Nick Elin perlu bertegaslah. Boleh maafkan, tapi mahkamah perlu bertindak. Polis Diraja Malaysia perlu bertindak supaya benda-benda begini tidak berulang lagi. Supaya rakyat Malaysia mempunyai satu kesedaran bahawa jenayah begitu tidak sepatutnya berlaku. Apa pendapat anda? Anda boleh tinggalkan komen. Sila type apapun yang kamu suka untuk type lah di ruangan komen. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku. Kita jaga kita jumpa lagi. Bye bye.